Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, kemerdekaan sebagaimana yang biasa ditakrifkan ialah bebas daripada sebarang belenggu yang mencengkam kehidupan manusia, lepas daripada sebarang bentuk penjajahan. Sifat merdeka dan bebas daripada sebarang belenggu merupakan asas kehidupan manusia tanpa mengira warna kulit, bangsa dan negara. Di dalam hal ini Islam sangat mengutamakan pembebasan kehidupan manusia daripada sebarang unsur pembelengguan yang menjatuhkan nilai asas kejadian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah berikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada pada status merdeka dan bebas. Sebarang usaha untuk meletakkan manusia berstatus hamba abdi adalah disangka. Sayyidina Umar Al-Khattab ada menyebut, "Matasta'badtum an-nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Bilakah pula kamu menjadikan manusia itu hamba abdi sedangkan ibu-ibu telah melahirkan mereka di dalam keadaan merdeka? Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada menyatakan di dalam wasiatnya, "La takun 'abdan li ghairik wa qad khalaqaka Allahu hurra." Jangan kamu menjadi hamba kepada orang lain sedangkan Allah Ta'ala telah menjadikan kamu bebas merdeka. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Islam datang dengan syariatnya di dalam keadaan menegakkan nilai asas kehidupan manusia yang bebas merdeka. Sebarang bentuk yang menyanggah nilai asas ini adalah perlu ditegak dan dihapus. Selain merdeka dan bebas daripada belenggu sesama manusia di dalam pelbagai bentuk, perkara yang terbesar dan menjadi misi utama kedatangan Islam adalah untuk memerdeka dan membebaskan kehidupan manusia daripada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja berada pada kedudukan merdeka daripada sistem hamba abdi, bebas daripada sebarang bentuk penjajahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia sebenarnya bebas dan merdeka daripada sebarang bentuk pengabdian dan pergantungan selain daripada itu. Hal ini sangat jelas dinyatakan di dalam Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kita sebenarnya perlu menyadari
akan aku janji yang telah termeteri di antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dijelaskan di dalam suratul A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan Dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil Allah bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku, yakni Allah, Tuhan kamu? Mereka menjawab, benar, Engkaulah, yakni Allah, Tuhan kami. Kami jadi saksi. Melalui ayat di atas jelas menunjukkan aku janji yang telah diikat di antara kita makhluk manusia, makhluk ciptaan Allah dengan penciptaan. Bukan semata-mata pengiktirafan terhadap kewujudan Allah sahaja, tetapi juga meletakkan seluruh kerja buat, amalan, pergantungan dan memohon pertolongan hanya kepada. Hakikat ini merupakan fitrah yang telah wujud di dalam diri setiap jiwa yang bernama manusia. Fitrah mentauhidkan Allah sebagai Rabb. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, penjajahan dan belenggu yang mencekam kehidupan manusia bukan sahaja berbentuk penjajahan kolonial semata-mata, tetapi menjangkaui belenggu dan penjajahan i'tiqad, jiwa, minda, kefahaman dan juga sikap manusia. Apabila keseluruhan aspek ini dijajah dan dibelenggu, bercanggah dengan fitrah wujudan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sudah pasti kehidupan mereka akan terus-menerus menyimpang daripada jalan yang sebenar. Pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul beserta syariat Islam adalah untuk memerdeka dan membebaskan seluruh manusia agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah sebenar kejadian manusia sebagaimana yang telah dijelaskan. Islam telah membebaskan masyarakat Arab jahiliyah daripada kehidupan yang sungguh kelam kabut dan menghinakan, kepada satu kelompok manusia yang diangkat martabat mereka, malah terakam di dalam Al-Quran sebagai sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamulah generasi yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat, telah dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh dengan kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran, dan kamu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 110. Suatu ketika mereka ini berada di dalam kegelapan, dibelenggu dengan kejahilan tentang hakikat kejadian mereka sebagai manusia di atas muka bumi. Mereka jahil tentang asal usul penciptaan manusia, mereka jahil tentang tujuan kewujudan manusia, dan mereka jahil tentang kesudahan kehidupan manusia. Rasulullah SAW membawa risalah Islam, memberi jawaban, mencelekkan mereka daripada kejahilan tersebut dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Hasilnya, seluruh perjalanan hidup mereka bebas dari belenggu yang mengongkong kehidupan, merdeka di dalam arti kata yang sebenar. Rasulullah SAW sepanjang kehidupan baginda sebagai Nabi dan Rasul berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk membebaskan manusia daripada belenggu syirik dan penjajahan jahiliyah. Perkara ini jelas apabila kita menelusuri sirah perjalanan hidup baginda bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Daripada permulaan wahyu pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang bermaksud bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, sehingga penurunan yang terakhir di dalam suratul Baqarah ayat 281, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, yang bermaksud dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa-apa sahaja yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasan sedikit. Semuanya adalah dalam rangka menjelaskan kepada manusia hakikat penciptaannya
memberitahu hakikat sebenar kewujudannya di dunia ini dan kesudahan kehidupan. Baginda berusaha mengajak manusia kembali kepada hakikat ini, kembali meletakkan seluruh hidup manusia kepada Allah, kerana Allah dan dengan syariat Allah. Sidang Jumaat yang memuliakan, mesej kemerdekaan yang hakiki ini seterusnya dibawa menyelusuri setiap benua dan pelosok bumi, daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Perkara ini jelas dapat dilihat melalui penerangan Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi dengan kata, Ayyuhal Malik, kunna qawman ahla jahiliyah, na'budul asnam wa na'kulul maytah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar, ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if, fakunna ala dhalika hatta ba'athallahu azza wa jalla ilayna nabiyyan wa rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu, fada'ana ila Allah azza wa jalla linuwahhidahu wa na'budah. Yang bermaksud, wahai raja, kalau kami dulu adalah kaum jahiliyah, kami menyembah patung, memakan mayat, melakukan perbuatan keji, memutuskan silaturahim, menyakiti tetangga, yang kuat daripada kami memakan yang lemah. Kami dalam keadaan demikian itu sampai Allah memutuskan kepada kami seorang Rasul daripada kami. Kami mengenal nasabnya, kami mengenal kejujuran, amanah dan kewibawaannya. Beliau menyuruh kami kepada Allah untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Telitilah kata-kata Rib'i bin Amir ketika bertemu panglima tentera Rom yang bernama Rustum. Allahu ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dayyiqid dunya ila si'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Allah memutuskan kami, yakni orang-orang Islam, untuk kami memerdekakan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri terhadap Allah, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, dan daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Dinafalkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Inilah hakikat sebenar kemerdekaan, mengembalikan manusia agar balik menyembah Allah Subhanahu wa taala, membebaskan perhambaan manusia terhadap manusia kepada perhambaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi, faqad faza man ittaqa. Sidang Jumaat hadirin sekalian, kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa ikatan, tanpa pegangan dan tanpa peraturan. Tetapi kemerdekaan di dalam arti kata yang sebenarnya ialah mengubah pergantungan dan ikatan kepada arah yang sahih dan salim, benar dan sejahtera, daripada manusia yang dibelenggu kegelapan hidup, mengubah arah kehidupannya dengan kembali meletakkan Allah sebagai roh dan ilah, kembali kepada fitrah sebenar manusia, dan juga kembali berpegang pada ajaran Islam yang merupakan dinul fitrah. Semua ini membawa maksud bahawa
Kemerdekaan yang hakiki ialah kemerdekaan yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia. Kemerdekaan yang hakiki ialah apabila manusia kembali meletakkan seluruh hidupnya di dalam rangka meninggikan kalimah Allah. Seluruh hidupnya adalah untuk melaksanakan tuntutan Allah dan larangannya. Seluruh hidupnya adalah untuk melaksanakan taklif Rabbani, bukan taklif insani. Dan seluruh hidupnya menerima Islam sebagai sistem. Hakikat ini telah dijelaskan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan katanya, Inna kunna adallu qaumin fa'azzana Allah bil Islam famahma natlubul izzata bighairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah. Sesungguhnya kami dahulu adalah sehina-hina kaum, kemudian kami telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, dan selagi mana kami menghendaki kemuliaan selain daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yakni Islam, kami akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Oleh itu, sesungguhnya kita tiada pilihan lain untuk merasai kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan di dunia dan di akhirat, selain daripada menerima Islam secara total, menerima Islam sebagai manhajul hayat, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85 dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa sahaja yang mencari cara hidup selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang buruk. Sidang Jumaat rahimahullah, penubuhan materi sebagai sebuah institusi pendidikan adalah berdiri di atas asas mahu memerdekakan masyarakat manusia agar kembali meletakkan seluruh hidupnya berubudiyah hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhaj pendidikan yang dibina dan diterapkan kepada pelajar-pelajarnya adalah di dalam rangka untuk mewujudkan generasi yang meletakkan Islam sebagai cara hidup meliputi seluruh aspek kehidupan. Keyakinan yang tinggi diletakkan di atas batu-batu asas materi untuk memastikan masyarakat manusia bebas merdeka dalam arti kata yang sebenarnya, mencapai kemerdekaan yang hakiki. Hakikat ini sebenarnya amat perlu dipahami, dihayati dan dipraktikkan oleh semua yang terlibat, sama ada tenaga kerja dan guru-guru, ibu bapa dan juga para pelajar. Apabila semua yang terlibat dapat menggerakkan intipati penubuhan ini, memainkan peranan masing-masing, insya Allah akan lahir nanti satu generasi yang dimerdekakan seluruh kehidupan mereka dengan Islam. Akan lahir nanti satu generasi yang meletakkan seluruh kehidupannya berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir nanti jiwa-jiwa tanpa mengira pangkat, pekerjaan dan status dalam masyarakat yang merasa mulia dengan Islam, mempraktikkan Islam di dalam kehidupan, meletakkan Islam di tempat yang tertinggi. Kerana al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas, sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan, sesungguhnya dia telah berpegang kuat dengan kesimpulan, yakni din Allah, din Islam yang teguh. Dan ingatlah kepada Allah jual kesudahan segala urusan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma ahmi hawzat ad-din. Allahumma ij'al hadha al-balad aminan mutma'innan وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أولى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة